Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan daripada pelajaran yang telah lalu mengenai perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh seorang murid terhadap gurunya. Namun sebelum demikian, sebelum saya melanjutkannya, terlebih dahulu saya ingin menyapa antum sekalian, para hadirin sekalian yang dimanapun antum berada, melalui media yang sederhana ini. Mari bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin daripada pelajaran-pelajaran yang lalu. Semoga saja bermanfaat untuk kita semuanya. Al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Qisasun tatbiqiyah. Kana al-imam Syafi'i muta'addiban jiddan amama ustadhihi al-imam Malik rahimahumullah, hatta qala kuntu asfahul warakata baina yaday Malikin safhan raqiqan haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Ini merupakan suatu kisah yang sesuai dengan tema yang telah lalu, yaitu perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh seorang murid terhadap guru-gurunya. Ada suatu kisah dari seorang imam besar, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, di mana beliau ini merupakan seorang panutan yang agung, yang mana mazhab daripada beliau merupakan mazhab yang terbesar hingga sekarang ini. Kemanapun kita pergi, tempat-tempat kaum muslimin kebanyakan merupakan pengikut daripada mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan beliau juga masih termasuk daripada keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai keadaan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kebesaran ilmu, keagungan daripada diri beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa akan ada seorang daripada keturunanku di mana ilmunya itu meliputi langit dan bumi. Yang dimaksudkan daripada petikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut berupa seorang imam yang besar, yakni Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka di kemudian hari terbuktilah muncul seorang imam yang merupakan murid daripada Imam Malik radhiyallahu anhu, menjadi seorang imam yang besar. Mazhabnya disebut dengan mazhab Syafi'i. Dan beliau ini juga mempunyai murid-murid yang banyak, murid-murid yang juga merupakan panutan-panutan yang besar, menjadi panutan bagi kaum muslimin sekalian.
Adapun mengenai kisah beliau Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, kisah beliau menuntut ilmu kepada gurunya yaitu Imam Malik rahimahullah. Beliau Imam Syafi'i ini merupakan seorang yang sangat beradab sekali di hadapan gurunya, di mana tatkala beliau belajar duduk di hadapan gurunya Imam Malik rahimahullah, maka keadaan Imam Syafi'i merupakan seorang yang sangat beradab. Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i tersebut, merupakan seorang yang ahli di dalam bagian ilmu hadis. Imam Malik radhiyallahu an merupakan pembesar yang bertempat tinggal kala itu di kota Madinah. Maka setiap orang-orang yang berkunjung ke kota Madinah kala itu, mereka pasti mengunjungi seorang imam besar yang berada di kota tersebut, yaitu Imam Malik radhiyallahu anhu. Demikian juga halnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berada di kota Mekah. Di saat beliau mendengar daripada ada seorang alim besar tinggal di kota Madinah, maka beliau berkeinginan untuk pergi ke kota tersebut supaya berjumpa dengan sang imam tersebut agar dapat menimba ilmu kepada beliau. Dan setelah beliau berjumpa dengan gurunya Imam Malik rahimahullah, maka beliau konsisten berada di hadapan gurunya itu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh gurunya tersebut, sehingga beliau mendapatkan ilmu yang luar biasa, berhasil di dalam menuntut ilmunya kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Salah satu penyebab keberhasilan daripada Imam Asy-Syafi'i ini adalah dikarenakan ta'zimnya dan beradabnya tatkala beliau menuntut ilmu. Sehingga saking beradabnya terhadap guru beliau ini, Imam Asy-Syafi'i bercerita bahwa kuntu asfahul warakah baina yaday Malik safhan raqiqan haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Aku ini di saat belajar di hadapan Imam Malik, kan ada kertas-kertas tempat beliau menulis daripada ilmu yang disampaikan. Maka tatkala beliau mengambil lembaran-lembaran daripada kertas belajar beliau ini, maka beliau mengambilnya dengan lemah lembut. Tujuannya untuk apa? Yaitu supaya lembaran yang dibolak-balik oleh Imam Syafi'i ini tidak kedengaran oleh Imam Malik rahimahullah. Dikarenakan beliau takut akan terganggu daripada penyampaian yang sedang disampaikan oleh gurunya Imam Malik. Beginilah kondisi seorang pelajar, seorang murid di hadapan gurunya. Dan hal itulah salah satu penyebab keberhasilan daripada Imam Asy-Syafi'i di dalam beliau menuntut ilmu. Belum hal-hal yang lain daripada membantu kegiatan-kegiatan dan menolong daripada kesibukan guru-gurunya, Imam Asy-Syafi'i ini
apabila beliau mendengar daripada apa yang disampaikan oleh gurunya Imam Malik tersebut, semuanya beliau menulisnya. Beliau menulis semua apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Hingga suatu ketika di dalam tempat tinggal beliau itu telah dipenuhi oleh lembaran-lembaran dari kulit kayu, dedaunan, dan juga tulang belulang, di mana itu semua menjadi tempat daripada pengganti daripada kertas tempat beliau menulis, mencatat daripada ilmu-ilmu yang beliau dapati. Itulah kondisi Imam Syafi'i. Namun walaupun demikian, dan juga kecerdasan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an ini adalah melebihi daripada orang-orang yang semasa dengan beliau. Apapun yang beliau dengar daripada ilmu-ilmu tersebut, dengan mudahnya beliau menghafal itu semua dan juga teringat itu semua. Namun walaupun demikian, di saat beliau berada di hadapan gurunya Imam Malik radhiyallahu anhu kala itu, beliau tetap menjaga daripada adabnya kepada guru beliau. Walaupun itu terkadang dipandang merupakan hal yang sepele, namun di sisi beliau merupakan hal yang besar. Seperti yang telah disebutkan tadi, membolak-balik daripada lembaran kertas, lembaran kitab-kitab yang berada di sisi beliau. Beliau mengerjakan itu dengan sangat hati-hati, dengan pelan-pelan, agar supaya tidak kedengaran oleh guru beliau Imam Malik radhiyallahu anhu yang sedang menjelaskan pelajaran kepada murid-muridnya. Kemudian yang kedua, wa kana Rabi' bin Sulaiman yu'azzimu ustadzahu al-Imam Asy-Syafi'i tamam at-ta'zim. Adalah Imam Rabi' bin Sulaiman mengagungkan ustadznya, gurunya Imam Asy-Syafi'i akan kesempurnaan pengagungan. Kisah yang kedua daripada salah seorang daripada murid Imam Asy-Syafi'i, yaitu Rabi' bin Sulaiman. Imam Rabi' bin Sulaiman ini juga mengikuti daripada keagungan adab yang dicontohkan oleh guru beliau Imam Asy-Syafi'i. Beliau sangat menta'zim, sangat mengagungkan daripada ustadznya, gurunya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa yaqulu wallahi majtaratu an ashrabal ma. Demi Allah, aku tidak berani untuk meminum air. Wa Syafi'u yanzuru ilayya haibatan lahu. Dan padahal Imam Syafi'i itu melihat kepadaku karena haibah baginya sang imam. Jadi pernah suatu ketika Imam Rabi' bin Sulaiman ini, murid daripada Imam Syafi'i ini, beliau mengatakan bahwa beliau ini sungkan untuk minum walau segelas air bila mana gurunya Imam Syafi'i melihat kepada beliau. Karena haibah yang ada pada Imam Syafi'i ini membuat Imam Rabi' bin Sulaiman sang murid ini merasa beliau ini tidak berani untuk mengambil ataupun minum daripada segelas air. Wa kana ustadzu yuhibbu ghayatal muhabbah. Padahal adalah ustadznya itu, gurunya itu mencintai akannya dengan kecintaan yang besar. Padahal Imam Syafi'i bukan marah terhadap muridnya, namun sebaliknya, Imam Syafi'i ini yang merupakan seorang ustadz, seorang guru yang besar, sangat mencintai daripada murid-murid beliau dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
walaupun hingga yang dikisahkan di sini yaitu Imam Rabi' bin Sulaiman. Wa yaqulu lahu ya Rabi' law qadartu an ut'imaka ilma la at'amtuka iyyah. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i terhadap Rabi' bin Sulaiman, wahai Rabi', jikalau aku sanggup untuk memberi engkau ilmu, sungguh aku akan memberikan engkau ilmu tersebut. Jadi begitu besarnya rasa mahabbah daripada seorang guru, seorang ustadz, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap murid-muridnya. Sehingga beliau menyampaikan suatu ketika kepada muridnya Imam Rabi' bin Sulaiman, ya Rabi', wahai Rabi', jikalau aku kuasa untuk memberikan engkau makanan berupa ilmu, yaitu menyuapkan makanan yaitu ilmu tersebut kepada engkau, sungguh aku akan menyuapkannya kepada engkau. Begitu besar mahabbah daripada seorang guru besar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada muridnya. Bila mana ilmu itu berupa segenggam makanan, sebungkus makanan, maka sungguh akan aku suapkan makanan tersebut kepada engkau. Demikianlah mahabbah daripada Imam Asy-Syafi'i kepada muridnya Imam Rabi' bin Sulaiman. Dan dari kisah tersebut, dari ungkapan tersebut menunjukkan bahwa ilmu tersebut bukanlah suatu hal yang suatu benda yang dapat dilihat dengan pandangan mata secara zahir. Itu bukan berupa suatu mata benda yang dapat diambil dan diserahkan begitu saja. Akan tetapi ilmu itu merupakan suatu warisan yang besar, suatu pemberian yang besar yang diperoleh oleh seorang murid, oleh seseorang pelajar dengan bersusah payah. Dan banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan akan keagungan ilmu, kebesaran ilmu. Salah satunya adalah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu merupakan pewarisnya para nabi-nabi. Apa yang diwariskan oleh para nabi? Para nabi itu tidak mewariskan harta. Para nabi itu tidak mewariskan jabatan. Para nabi itu tidak mewariskan hal-hal lain yang sifatnya sementara. Namun yang diwariskan oleh para anbiya ini merupakan ilmu. Maka barang siapa yang telah mendapatkan ilmu tersebut, maka dia telah memperoleh suatu warisan yang besar, suatu hal yang agung di sisi sekalian makhluk. Dan itulah yang dicari oleh setiap talibul ilmi, oleh setiap penuntut ilmu. Maka alangkah baiknya alangkah dianjurkannya terhadap para pelajar talibul ilmi, mereka memperhatikan hal-hal yang memudahkan mereka mendapatkan ilmu, hal-hal yang memudahkan mereka mencapai daripada keberhasilan ilmu tersebut. Jadi daripada ungkapan Imam Asy-Syafi'i ini adalah ungkapan yang besar. Law qadartu an ut'imaka al-ilma la at'amtuka iyyah. Seandainya ilmu tersebut merupakan sebungkus makanan,
piring makanan, maka sungguh akan aku suapkan ilmu tersebut kepada engkau. Selain daripada menunjukkan rasa mahabbah daripada beliau kepada murid-muridnya, juga menunjukkan akan keagungan daripada ilmu tersebut, di mana ilmu tersebut harus akan didapati dengan susah payah. Ilmu tersebut akan didapati oleh seorang murid, oleh seorang pelajar dengan tidak banyak daripada menyia-nyiakan waktunya. Demikianlah kisah seorang pelajar, yaitu Imam Rabi' bin Sulaiman kepada gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Yang ketiga, wada'a Harun ar-Rasyid waladaihi al-Amin wal Ma'mun inda ustadzin 'allamah ismuhul Kisai. Faqama al-ustadz dhata yawmin liyakhruja min 'indihima fatasabaqa ila na'layhi wa tanaza'a ala taqdimihima ilaihi. Kisah yang ketiga daripada seorang yang besar, yaitu Harun ar-Rasyid. Beliau ini merupakan seorang sultan, seorang raja di Baghdad. Kala itu beliau memimpin negeri Baghdad, dan beliau ini mempunyai dua orang putra, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Suatu ketika Harun ar-Rasyid meletakkan ataupun menempatkan dua putra beliau ini, Al-Amin dan Al-Ma'mun, di sisi seorang guru yang sangat alim. Nama beliau adalah Imam Al-Kisai. Kisah belajar yang ditunjukkan oleh kedua orang putra sang sultan ini, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun, yaitu suatu hari faqamat ustadz zata yaumin, sang guru ustadz berdiri, liyakhruja min indihima, supaya beliau keluar dari sisi keduanya, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Fatasabaqa ila na'layhi, maka menuju oleh keduanya kepada dua sandalnya ustadz. Wa tanaza, dan berebut oleh keduanya atas mendahului keduanya kepadanya padanya ustaz. Kemudian sumastalaha ala ayyuqaddima kullu wahidin minhuma wahidatan min alaih. Kemudian berbaikan oleh keduanya atas bahwa mendahului oleh tiap-tiap yang satu daripada keduanya akan yang satu daripada dua sandal. Jadi ustaz daripada Al-Amin dan Al-Ma'mun itu berada dalam sebuah ruangan. Di saat dua pelajar ini melihat gurunya hendak keluar dari ruangan tersebut, maka mereka bersegera berlomba-lomba untuk mendapatkan sandal daripada gurunya, untuk meletakkan sandal dengan baik, supaya tujuan daripada Al-Amin dan Al-Ma'mun ini adalah untuk memudahkan daripada gurunya keluar dari ruangan tersebut. Jadi mereka berebutan untuk mendapatkan sandal daripada ustaznya. Fasami ar-Rasyid bidzalika, maka mendengar kejadian tersebut oleh Harun ar-Rasyid. Farsala ilaihi, maka mengutus kepadanya ustaz. Faqala lahu man a'azzun nas. Harun ar-Rasyid pun mengutus seorang utusan kepada guru daripada anak-anaknya, itu ustaz tadi. Dan utusan daripada Harun ar-Rasyid ini menanyakan kepada sang ustaz, man a'azzun nas, siapa golongan manusia yang paling agung? Qala Amirul Mu'minin,
berkata Amirul Mukminin, qala Amirul Mukminin, yaitu engkau wahai Harun ar-Rasyid. Amirul Mukminin yang dimaksudkan di sini adalah raja kala itu, sultan kala itu, yaitu Harun ar-Rasyid. Jadi ditanyai oleh utusan Harun ar-Rasyid tadi kepada sang ustadz, wahai ustadz, siapakah orang yang paling agung sekarang ini? Maka dijawab oleh sang ustadz, orang yang paling agung di saat ini adalah Amirul Mukminin, itu Harun ar-Rasyid. Qala la bal a'azun nas man yatasabaqu auladu Amiril Mukminin ila taqdimina alaih. Utusan berkata sang utusan raja tadi, lah, tidak, akan tetapi yang paling agung daripada manusia itu adalah orang yang terlebih dahulu daripada anak-anak Amir Mukminin pada mengambil daripada dua sandal gurunya. Jadi dijawab oleh utusan Harun ar-Rasyid tadi, bukan Amirul Mukminin yang paling agung manusia, tapi yang paling agungnya manusia adalah siapa yang terlebih dahulu mengambil daripada dua sandal ustadznya, gurunya. Tujuan daripada diambilnya kedua sandal daripada ustadznya itu bukanlah karena mencuri, bukanlah untuk mengambilnya untuk membuang daripada sandal gurunya tersebut, bukan. Tapi tujuan daripada mengambil sandal itu adalah untuk memudahkan gurunya keluar dari ruangan sebagai rasa ta'zim, sebagai penghormatan kepada ustadznya, kepada gurunya itu. Maka siapa yang terlebih dahulu daripada dua putra Al-Amin, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun tadi, siapa yang terlebih dahulu berhasil mendapatkan sandal ustadznya itu, dialah yang paling agungnya manusia, kata utusan daripada Harun ar-Rasyid. Fasta'zama al-ustadzul amra, maka ustadz tadi pun mengagungkan daripada apa yang telah disampaikan oleh si utusan tersebut. Jadi ustadz tadi bangga kepada putra daripada sultan, seorang raja besar yang mempunyai rasa ta'zim yang luar biasa, mempunyai ta'zim, pengagungan yang begitu besar kepada ustadznya, kepada guru-gurunya. Wa dhanna annahu akhta'a, dan menyangka ya sungguhnya si utusan itu tersalah ya. Warada ayyamna'ahuma min dzalika fil maratil ukhra, dan hendak mencegah ia akan keduanya Al-Amin dan Al-Ma'mun daripada demikian pada kali yang lain. Jadi oleh si ustaz tadi disangkanya Al-Amin dan Al-Ma'mun ini hendak mengambil daripada sandal beliau, hendak membuang daripada sandal beliau. Namun apa yang disangka oleh si ustaz tersebut tidak benar adanya, bahkan yang sebenarnya adalah merupakan hal yang dianjurkan dan juga dikagumi oleh si ustaz tersebut. Faqala ar-Rasyid law mana'tahuma la'atabtuka 'itaban syadidan. Maka Imam ar-Rasyid, Sultan ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid berkata, jikalau engkau mencegah keduanya, sungguh aku cela akan engkau akan sebagai celaan yang besar. Jadi mengenai kisah tersebut, oleh Harun ar-Rasyid pun kemudian mengatakan bahwa jikalau engkau, wahai ustaz, wahai guru, engkau mencegah si Al-Amin dan Al-Ma'mun tadi untuk mengerjakan hal demikian,